ini pokok yang aku masuk waktu aku masuk. Jadi pokok apa ni? Lepas tu tengok. Dia tengok. Pap. Rupanya lembaga weh. Hai, kembali lagi dalam Physics Cream. So, macam yang korang tahu, minggu lepas tak ada video Physics Cream. Tu sebabnya adalah aku sebenarnya tak berapa sihat. Aku ada macam batuk-batuk. Sebenarnya aku dah record malam tu. Sebelum besoknya aku nak upload, aku dah record siap-siap. Tapi tengah-tengah record tu, aku cakap sikit je. Lepas tu aku macam lepas tu aku, okay, kembali lagi dalam macam tu. So, aku memang rasa macam so tak boleh juga aku rasa. Dan aku rasa macam, ingatkan nak buat esoknya, tapi dia akan macam rosakkan Physics Cream tu. So, aku rasa aku biar je. Aku akan ganti minggu depan, which is hari Isnin. Okay, so aku dengan rendah hati aku minta maaf kat semua Kimbayu yang dah tunggu. Sebab ramai orang yang WhatsApp aku, yang email cakap, bro tak ada video kan. Aku terpaksa jawab yang aku macam sakit dan aku tak berupaya nak buat video lah. Then kalau korang nampak kat atas kepala aku ni, nampak comel kan? Pikachu. Sebenarnya aku saja je nak tunjuk, nak pakai ni aku saja nak tunjuk kat korang yang aku dah pergi Cameron dengan family aku. Which is dalam seminggu lepas. Dan yang bestnya, yang pasal Cameron tu, biarlah aku dengan family aku je tahu kan. Tapi ada satu benda yang aku nak promote kat korang. Sebab dia punya servis tu sangat baik tau. Which is van sewa Al-Falah. Iaitu van sewa kita orang sewa untuk pergi ke Cameron. Sebenarnya hari tu kita orang nak pergi, tapi dah ada dah keretanya. Tapi tiba-tiba last minute kereta tu tak boleh, cancel kan. Sebab tak muat. Dan aku pergi cari kat Facebook, dah aku terjumpa lah. Tak tahu pula servis dia baik macam ni kan. So aku terdetik nak promote dalam Physics Cream hari ni. Kalau korang berminat, atau macam walaupun PKP sekarang ni, walaupun macam dah kuarantin sikit ni, aku rasa masih boleh berjalan. So kalau korang nak, korang boleh pergi ushare dekat FB diorang, van sewa Al-Falah. Lepas tu korang boleh deal lah macam ni pun kan. Biasanya aku rasa korang akan dapat murah juga. Okay, so tak nak panjang cerita, korang pun dah tunggu dalam 2 minggu kan. Aku nak buka gelanggang malam ni dengan 3 lagi kompilasi kisah baru yang aku bagi nama Gangguan Rumah Sewa. Gangguan rumah sewa ni ramai juga yang WhatsApp aku. Dah ada yang aku macam kena tapis. Dan aku rasa macam okay, ni maybe untuk part 2. Sebab takkan aku nak sumbat semua kan. Dan untuk pengetahuan korang, aku dah terima banyak email daripada Kimbayu. Terima kasih. Tu sebenarnya walaupun seronok dapat email daripada Kimbayu, tapi aku minta maaf kalau ada kisah-kisah yang tak disiarkan. Itu sebab aku kena berbincang fikir macam okay, kisah ni layak, perlu tak ditayangkan, kisah ni boleh tak kita tayangkan, macam tu. Okay, so malam ni kita nak buka kisah pertama kita dengan kisah pertama yang aku bagi nama, weh, korang dengar tak? So sebelum kita start, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu, tekan button bell notification, like, comment and share sekali, supaya nanti kita orang lebih bersemangat untuk buat video-video baru untuk korang. Okay, so kisah pertama malam ni iaitu, weh, korang dengar tak? Kisah ni berlaku dekat salah seorang Kimbayu yang aku bagi nama Ijal lah, Ijal. So kisah ni berlaku pada tahun 2018, yang mana dia waktu tu tengah belajar dekat IPT swasta. Which is dia patutnya belajar ke IPT kerajaan. Tapi sebelum dia masuk kerajaan tu, dia belajar swasta dulu, faham tak? So dia kata IPT diorang ni menyediakan rumah sewa. Dalam rumah sewa tu diorang kata diorang 8 orang kalau tak silap aku. Macam biasa, masa awal-awal tak ada kena ganggu pun. Tapi bila dalam lama tu, kawan-kawan dia mula bercerita tau. Cakap macam, Jal, aku lama nak beritahu kau ni, rumah kita ni macam ada something tu. Lepas tu Ijal ni macam, kisah benda macam mana? Ya, sebab aduh, kau tak dengar ke memang kita lain cerita? Banyak tu kisah seram, aku pun naik remang tu. Lepas tu Ijal ni macam, alah aku tak payah layan lah, biasa lah tu kan. Biasa lah tu, kita duduk tempat orang mesti ada benda-benda macam tu. Kau lagi kau nak belajar jihad kot, biasa lah gangguan-gangguan macam tu kan. So lepas tu diorang pun okey, tak apa, teruskan jalani hari-hari diorang. Sehinggalah satu masa ni, Ijal ni kata berkemungkinan dia tak kena ganggu sebab dia selalu balik masa weekend. Dan kawan-kawan dia yang tinggal rumah sewa ni yang kena kacau. Dan satu hari nak dijadikan cerita,
dia kena stay dekat rumah sewa, babe. Dia kena stay kat rumah sewa ni sebab waktu tu banyak gila assignment. Kau faham lah, kalau aku pun assignment banyak, aku sanggup duduk rumah sewa sebab kau tahulah, senang nak cari bahan rujukan dekat you lagi. Lepas tu dekat dengan member, senang nak macam tengok, okey macam ni ke? Okey. Nak senang bincang kan. Lepas tu 4 daripada kawan diorang ni balik. So tinggal 4 orang je lagi duduk rumah sewa masa weekend tu. Malam tu waktu Ijal tengah tidur macam ni, dia Jal. Lepas tu dia macam Pal nampak Man tengah kejut dia. Lepas tu dia macam Pal. Dia pun sebab dia cuak, dia macam menjerit lah, macam Pal kau ni. Ya, Man dia tanya sebab Man ni kejut kau macam rumah terbakar, babe. Lepas tu dia kejut. Lepas tu Man kata, kau tak dengar something ke? Tak dengar apa-apa, bau. Lepas tu si Ijal ni dia cubalah macam meresponkan dia punya hidung, telinga semua kan, deria dia. Kata macam, bangun jap. Ya dah Man, aku ada dengar macam orang masak tau. Macam diorang dengar waktu siang tau, bukan malam. Siang tu diorang dengar bunyi macam ni tau. Macam tang. Macam orang tengah masak. Lepas tu si Man ni macam gila tu. Lepas tu si Ijal ni, kau apa hal kau cuak sangat? Biasa tu mesti lah Arif yang tengah masak. Macam kau tak tahu Arif jenis yang suka masak kan. Lepas tu diorang kata, kepala otak kau Jal. Kau tengok. Diorang tengok lagi 2 orang member diorang tengah baring kat sebelah, babe. Tengah cantik tidur punya. Tu si Ijal daripada dia cakap tadi terus macam ni. Macam tu Man, macam tu. Lepas tu diorang, okey tak apa-apa, kita kejut semua member. Lepas tu kita turun bawah, kita tengok siapa yang tengah masak. So lepas tu Ijal ni pun, dia kata member ni macam harai juga kan. Sebab dia paling muda, tapi dia yang kena pergi duduk depan nak usah benda tu. Lepas tu diorang pun turun nak usah benda tu. Diorang dengar tau macam tang. Lepas tu okey, diorang bismillah. Buka pintu. Pap. Tak ada orang, babe, kat dapur. Tak ada orang, bunyi masakan tu terus hilang. Dia bukan sampai situ ke. Salah dia, ada mangkuk, babe. Ada mangkuk dengan cawan dekat atas meja dapur. Diorang pun dekat dengan diri kan. Macam kita tak apa. Diorang datang dekat. Siang-siang dapat makanan free. Dekat atas meja diorang nampak ada satu bekas yang dah siap nasi goreng dengan teh panas, babe. Siapa masak tu? Aduh, benda ni rajin pula nak masak time orang cuti. Lepas tu diorang macam dengar tiba-tiba tombol pintu. Macam ada orang buka tau. Nak buka. Lepas tu macam, siapa tu? Kawan dia. Siapa tu? Lepas tu member yang lain semua tutup mulut. Si member yang menjerit tadi macam. Lepas tu Pal, kau gila tu. Gila lah kau ni. Lepas tu si member yang menegur tadi ni macam, apa hal siap korang ni? Lepas tu, babe, pintu pagar kita kunci, babe. Pintu pagar kunci, siapa yang boleh lepas masuk pegang tombol. Lepas tu macam member dia baru perasan, ya Allah, kenapa ditegur? Nampak tu diorang dah cuak. Lepas tu diorang, okey, kita caw jap, ambil phone. Diorang pun call. Pihak IPT cakap, cik, rumah kita orang ada gangguan lah. Boleh tak cik datang sini, cik selenggara jap, tengok apa yang patut, sebab kita orang tak tahan ni. Lepas tu okey, pihak IPT diorang kata tak apa, kita orang akan ambil tindakan. So lepas tu diorang pun okey, kita keluar sekejap, tenangkan fikiran. Semua keluar, buka pintu, buka pagar. Tengah-tengah kat luar, nak keluar tu, waktu tu dah tenang sikit. Tapi nak keluar tiba-tiba diorang dengar pintu-pintu dekat diorang punya rumah dia main buka tutup, babe. Tubung. Pintu satu-satu diorang main. Lepas tu member dah cuak, aduh. Lepas tu diorang pun okey, tak apa, kita belah je balik rumah. Nanti kita tunggu member yang lain balik, baru kita balik. So macam tu lah kisah pertama yang berlaku kat salah seorang Kimbayu yang bernama Ijal. So sebenarnya aku nak terus terang kat korang lah. Sebenarnya masa aku baca kisah ni, aku remang 2-3 kali, babe. Seram tu. Macam mana tengah-tengah kita lepak tidur, tiba-tiba kita dengar orang masak. Ingatkan member sekali benda tu nak belanja, babe. So kisah kedua kita, iaitu kisah yang berlaku dekat saudara aku. Okay, kita bagi nama dia, aku panggil nama dia je lah terus, okay? Zaim.
kisah ni memang masa dia cerita kat aku tak tahu dia pernah kena kacau macam ni. Rupanya waktu ni dia tengah study lagi, dan dia kena kacau. So kisah yang terjadi dekat salah satu saudara aku ni, naklah aku letakkan dalam channel Physics Cream dengan sebuah tajuk yang aku bagi nama Pokok Ni lah kan. So kisah Pokok Ni lah kan. Pokok ni, kisah ni berlaku waktu saudara aku ni masih belajar tau. Okay, saudara aku ni dia macam pelajar-pelajar tahfiz. Lepas tu dia pergi Yaman untuk sambung dia punya pengaji Islam tu lah. So dia duduk satu rumah sewa dengan member dia. Nak jadikan cerita, malam tu macam malam-malam yang biasa, sepi, bertemankan bintang-bintang malam, dia tiba-tiba rasa haus. Tengah-tengah dia rasa haus tu, dia keluar. Okay, ambil cawan semua. Biasa kan, kita rasa haus, lepas tu kita pergilah ambil air. Macam budak-budak biasa lah. Tapi untuk budak yang rumah sewa ni, dia berkemungkinan ada kowe. Nampak? Tiba-tiba macam promote pula kan. Dia bukanlah kowe, tapi yang water cooler tu lah. Ataupun tempat air yang korang boleh isi 2 sen, lepas tu dapat 1 liter yang tu dekat luar rumah. Macam tu lah. So dia pun ambil lah air. Ambil air, lepas tu dia jalan, tengok ruang tamu. Nak jadikan cerita dia macam ni. So dia jalan, bawa air. Kau bayangkan jalan. Lepas tu dia buka pintu tau. Buka pintu bilik. Pintu ruang tamu, iaitu pintu yang menghadap kau keluar. So dia minum. Tengok lah. Lepas tu dia rasa takjub tau. Dia macam biasa malam-malam sunyi, kau tak buat apa-apa. Lepas tu kau nampak apa yang kau nampak ni satu hiburan lah. Macam tiba-tiba kau nampak klip-klip macam, cantik klip-klip macam tu. So dia pun nampak lah pokok yang dia biasa nampak tau. Yang pokok ni memang waktu dia masuk tu, pokok ni macam memang dah ada. So dia tengok pokok ni, wish, laju gila baik, pokok ni besar. Apa minum lah. Lepas tu dia pandang tepi. Tiba-tiba dia rasa macam terkaku tau. Dia pandang lagi sekali. Pokok yang sepatutnya dia nampak tu kat sini babe. Tapi tadi mula-mula dia tengok pokok tu kat sini. So dia tengah pandang pokok yang diingatkan pokok masa awal-awal dia masuk rumah tu lah. Kejap, ini pokok yang aku masuk waktu aku masuk. Jadi pokok apa ni? Lepas tu dia tengok pam, rupanya lembaga babe. Kau bayangkan, tengah-tengah malam ada satu lembaga besar yang warna hitam tengah berdiri. Dan dia kata, benda tu tengah tengok dia babe. Kau bayangkan tengah pandang macam ni, lepas tu dia pandang pokok tu, benda tu tengah pandang dia babe. Lepas tu dia lari masuk bilik dia. Lepas tu dia terus baring ambil selimut, tutup. Lepas tu dia, dan kalau korang tahu, dia ni membelakangkan tingkap tau. Tingkap itu dalam ketakutan tu, dia cuba toleh. Dia dengar ada orang ketuk tingkap. Ting 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 ting. Tingkap kaca lah. Macam ting 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 ting. Ting ting ting. Lepas tu dia, siapa pula main tingkap malam-malam ni? Lepas tu dia cuba toleh tengok kan. Sebab pupu aku ni macam dia berani sikit lah. So dia tengok kan. Tengok slow-slow, dalam slow-slow tengok tu, dia nampak makhluk yang besar yang sama tengah membongkok dan tengok dia melalui cermin tingkap ni. Aduh, dia sampai ke situ dia kacau. Tak cukup, ya kau bayangkan lah. Kau dah nampak dia kan, malam-malam kau sorang-sorang pula tu. Lagi syok dia nak main kan. Tak dapat masuk ikut pintu rumah, dia pusing ikut tingkap. Macam tu lah kisah yang terjadi dekat sepupu aku. Kisah ringkas je, tapi seram kak. Tu lah, dia rare yang cahakor kan. Dan sebenarnya sebelah ni pun pokok babe. Banyak pokok. Sawit ada, pisang ada, kelapa ada. Cuma jangan pokok yang satu tu lah. So kisah ketiga ni, dia ringkas gila. Memang aku kata rasa macam, aduh tak ada seram mana kan. Tapi seram lah juga. Dia berlaku kat salah seorang budak IPT
yang belajar diploma dekat Terengganu. Nama dia Zikri. Yep, the one and the only Zikri Fizik lah. So, kisah ni berlaku kat aku sendiri masa aku belajar diploma dekat Terengganu. So inilah sebuah kisah yang aku nak bawa kepada korang, yang berlaku kepada seorang peminat Dayun Twice, iaitu kisah seram Zikri Fizik. Kisah seram Zikri Fizik ni, aku sebenarnya tak tahu nak bagi nama apa, so aku letak je Zikri Fizik kan. So kisah seram Zikri Fizik ni, dia berlaku waktu tu si Zikri ni, aku je lah, aku bagi rasa aku je lah So malam tu aku tengah study tau. Tengah study sebab esoknya quiz. Aku ni bukanlah jenis pelajar yang orang kata bijak, yang rajin kan. Aku bukanlah seorang pelajar yang rajin pun. Bijak pun tak. Tak lah. Ni bukan aku punya pun, ni Fikri punya kan. Aku ni bukanlah pelajar yang macam kalau tak faham aku terjumpa lecturer, tak faham aku sanggup pergi pejabat lecturer untuk tanya. Tak, aku bukan macam tu. Aku jenis yang aku pendam je sendiri. Macam sakit tu aku pendam. Macam okay, hari ni masuk kelas tapi tak ada apa-apa, tak faham. Tak apa. Sabar. Esok boleh tanya. Sampai esok tak faham lagi. Tambah dah 2 tak faham. Aku sabar. Macam tu lah. Lepas tu aku pun bila malam nak quiz tu, lecturer aku bagi banyak gila topik babe. So bila lecturer aku bagi banyak topik bahasa Arab pula tu, aku dengar tak dapat covernya. So malam tu aku terpaksa lah, macam kita terpaksa struggle cari semua bahan dekat laptop semua kan. So malam tu nak dijadikan cerita, aku dah study sampai pukul 1 lebih. Aku rasa macam nak terbuang air kalau silap aku. So aku nak rasa terbuang air. Lepas tu aku pergi tandas. Tandas tu aku dah buang air semua. Lepas tu nak sambung study lah. Aku tutup lampu, kunci pintu tandas. Lepas tu aku sambung study. Okay, untuk pengetahuan korang, rumah sewa aku ni 2 tingkat tau. Aku ada bilik kat atas, tapi aku lebih suka untuk buat kerja kat bawah. Which is macam aku ada tilam. Siap ada tilam. Tilam tu tilam rumah sewa tu. Bukan tilam aku, memang tilam rumah sewa tu. So aku pakai. Dan memang aku makan ke, aku belajar ke, aku main game, memang semua kat situ. Nak jadi cerita, malam tu aku tengah struggle, tengah study. Lepas buang air tadi, aku dengar ada member aku tengah turun dekat tangga. Daripada tingkat atas member aku turun lah. Sebab member aku ni kalau turun dia akan bunyi macam tau, macam tep. Kau faham kan? Tangga batu. Kalau rumah korang tangga batu, korang akan dengar bunyi orang yang kalau jalan macam macam tup. Lepas tu aku cakap okey tak apa, member aku turun. So aku rasa macam okey, aku tak sorang-sorang malam ni. Member aku yang selalu teman aku dah tidur kat depan tu. So dekat ruang tamu tu ada 3 orang, 2 dah tidur, tinggal aku seorang. Aku terus ke study. Aku dengar member aku turun. Okey tak apa, aku sambung study. Ambil bilik-bilik kitab semua kan. Belajar. Lepas tu aku dengar bunyi orang ni buang air. Macam buka pilih. Aku dengar pintu tandas terbuka. Biasa sebab tandas aku ni dia ada 3 kat rumah tu. 1 tandas bawah, lagi 2 tandas atas. So tapi tandas atas dia tak boleh nak buang air tau. Macam buang air besar, dia boleh buang air kecil lah macam tu. Sebab dia macam rosak dia punya pump tu. So kalau nak buang air besar, sila pergi ke bawah kan. Lepas aku study. Okay, study struggle ni. Esok nak exam. Kau bayangkan topik banyak gila kan. Aku struggle kan. Okay, tengok kitab. Okay. Aduh tak faham. Ambil pula phone cari terjemahan. Pun still aku rasa macam malam tu tak cover banyak sangat pun. Aku pun dah mula penat. Tapi aku teruskan study sebab aku macam jenis yang boleh bertahan kan. Kau bayangkan nak tengok shoot ni pun dah pukul berapa kan. Aku study. Lepas tu aku terasa yang member aku ni lama sangat tau dalam bilik air. Kan kau tahu kan, kalau macam kau nak tegur member kau tadi, tapi member kau masuk bilik air, nanti lepas dia keluar bilik air kau tegur kan. Tapi member aku tak keluar. So aku rasa macam apa hal ni. Lepas tu aku pun tengok bilik air. Bilik air tu dia ada ruang tau antara pintu dengan tandas. Menyala babe. So aku rasa memang betul lah member aku masuk bilik air. Aku pun pergilah kat pintu tu. Aku tengok macam terdetik untuk aku buka pintu. Aku buka, terkunci babe pintu. Aku buka. Aku pun tak tahu, aku tak terfikir masa tu. Terkunci tu dari luar babe. Macam mana orang kat dalam tu boleh masuk? Lepas tu aku buka. Aku buka sesuatu. Tak ada orang babe. Tak ada orang, tapi air menyala. Air tu terbuka. Lepas tu aku pun tutup. Aku rasa tak sedar hati lah. Aku tutup balik pintu. Aku tutup lampu. Tak aku study. Lepas tu kalau tak silap aku 2 kali babe dia main lampu. Malam tu aku tengah study lagi, tiba aku tengok balik lampu.
tandas terbuka lagi, babe. Aku fikir macam, ai, dia ni dah main lampu lagi sekali. Tak pos-pos kacau aku. Tadi ke dah main tangga kan. Lepas tu aku macam, aku beranikan diri, tak apa-apa. Aku tutup lampu. Tutup lampu, babe. Lepas tu aku belajar lagi. Belajar. Lepas tu aku terasa lah ada member aku. Sebab member aku kan jenis menerap kan. So member aku jenis, ada yang jenis suka duduk atas belakang aku. Datang-datang, pap, dia hempak aku kan. So aku dengar, aku dapat rasa yang Tila kena pijak dengan something. Then ada bayang orang macam ni tau. So aku belajar macam ni, lampu kat atas. So bila ada orang jenguk, dia akan nampak bayang. Macam ni, kau bayangkan macam ni. Kau tengah study, dia ada bayang macam ni. Macam ni, macam tu. Nampak tak? So bila aku tengah study, tiba ada bayang macam ni. Aku rasa macam, member aku biasa akan tanya macam, kau hang tak tidur lagi, Zikri? Lepas aku macam nak tegur kan. Macam, macam, Fahal? Macam tu. So aku tengah study, lepas tu aku nampak bayang. Lepas aku tegur, nak tegur. Macam, tak ada orang, weh. Tak ada orang. Aku tengah study, tak ada orang, tapi ada bayang tengah jenguk. Lepas tu aku dah rasa macam, ya Allah, kau ni tak habis-habis kacau aku ni. Aku apa lagi? Aku berani kot. Aku letak kitab tak tepi, laptop tak tepi. Aku ambil selimut, aku selubung badan aku. Aku bangun, tutup lampu, pop. Aku terus duduk baring atas tilam, terus tidur. Esok paginya, alhamdulillah, gangguan tu sampai situ je. Dan aku tak kena gangguan lain selain gangguan tu kat rumah sewa tu. Alhamdulillah. So aku rasa cukup setakat tu 3 kisah seram kita malam ni. Macam biasa, korang letak komen kat bawah, cakap mana lagi seram, cerita pertama ke, cerita kedua ke, atau kisah ketiga yang bernama Zikri Fizik. So sekali lagi aku nak minta maaf sebab minggu lepas tak dapat hasilkan video untuk korang. Dan aku tak info kat orang sebab IG aku sebenarnya tak function sangat weh. Kalau korang pergi cek IG aku sekarang, memang tak function. So aku nak buat status yang mengatakan aku sakit, aku tak berapa sihat pun macam malas tau. Macam berapa orang je tengok kan, berapa orang je. So kalau korang nak tahu, dan mungkin lah one day aku boleh aktif balik aku punya status IG tu, korang please support aku ke IG, okay? Tekan je button follow. InsyaAllah nanti maybe lah one day aku boleh buat. Untuk pengetahuan korang, aku tak pernah buat story tau. Punya lama aku buat IG, aku tak pernah buat story sekali pun. So kalau korang boleh, kalau korang mungkin nak tahu perkembangan, sementara ni korang boleh follow Fikri dulu. Fikri jenis yang rajin update daripada aku, okay? Dan aku rasa tu je. Korang jangan lupa like, comment and share, tekan button subscribe and button bell notification. Dan insyaAllah aku akan ganti balik video yang aku tak dapat minggu lepas. Aku akan ganti Khamis ni dengan dan ni video yang ni. So ada 2 video minggu ni. So aku harap korang enjoy. Dan itu saja. Korang yang tengah duduk rumah sewa tu, aku sarankan macam mungkin boleh buat macam kita orang dulu, buat setiap malam baca Al-Mulk, dan seminggu sekali boleh baca Al-Kahfi lah. Maybe lah dan insyaAllah benda tu tak kacau lah. Okay, so itu saja. Terima kasih dan selamat malam. Annyeong. Tunduk sikit. Annyeong.